Tak, bukan PDP punya lah. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada anda. Kembali bersama saya Syafiq untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Dan jom kita nak teruskan lagi untuk perbincangan ilmu kita menerusi rancangan Resolusi. Dan anda boleh tonton sekarang di YouTube IKIM Media. Okay? Dan kita nak bersama-sama dengan kali ini dengan para pendidik dari Universiti Malaya untuk bulan Mei ini dalam rancangan Resolusi. Dan untuk itu kita dah pun ada 2 orang tetamunya di talian kita. Masya Allah, nak meraihkan tetamu kita yang tengah tonton sekarang. Boleh sama-sama tengok secara langsung di situ. Okey, kita ada Profesor Madya Dr. Duriyah Sharifah Hassan Adli, merupakan Fellow Penyelidik Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaya, dan juga Dr. Siti Patonah Muhammad, merupakan Pensyarah Kanan Program Sains Gunaan dengan Pengajian Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, rasa macam pernah je kan kita bertemu kan, Cik? Wah, dapat lagi ruang kita hari ni nak berkongsi lagi. Sebab hari tu kita bincang pun memang perlukan lagi juga bicara-bicara yang selanjutnya supaya kita faham dan kita dapat belajar sesuatu. Sebab kita nak bincang dengan, kita nak menganalisis, nak belajar kepada orang hebat, insan hebat yang bergelar insan yang adanya kehebatan, iaitu adanya autism di situ. Kita nak tahu lagi bagaimana untuk kita nak belajar dan nak mendekati insan-insan ini. Dan tajuk yang kita bawakan pada kali ini iaitu menyantuni ibu bapa atau penjaga individu dengan autism. Jadi jom kita nak mulakan sesi kita ini. Mungkin kita nak bersama-sama dengan Dr. Duriyah dahulu. Mungkin boleh berikan sedikit kata-kata aluannya, pengenalan dalam tajuk ini. Silakan Dr. Duriyah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tuan Syafiq Saleh dan juga para pendengar program Resolusi Radio IKIM. Pertamanya of course terima kasih sekali lagi kepada Radio IKIM yang atas jemputan ketiga kepada kami berdua untuk berkongsi tentang topik besar kajian kami, iaitu mengenai menyantuni kumpulan terpinggir, iaitu secara khususnya individu dengan autisma dan ibu bapa. Cuma kali ini kita lebih memfokus kepada ibu bapa dan penjaga mereka. Tetapi sebelum itu Tuan Syafiq, lupa pula saya. Masih tidak terlambat rasanya untuk kami ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada Tuan Moderator sendiri, salam Syawal, dan juga kepada semua pendengar hari ini. Moga kita semua dapat meraihkannya dengan rasa syukur serta menghargai semua insan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah hadirkan dalam kehidupan kita. Setiap seorang daripada mereka itu harus kita hargai. Jadi sebelum kita move on kepada apa yang kita akan kongsikan pada hari ini, saya cuma nak buat 4 ringkasan utama daripada 2 siaran di bulan Mac. Just in case ada yang tidak mengikuti rancangan tersebut dahulu. Yang pertama adalah tentang kerja-kerja penyelidikan turut disumbang oleh beberapa ahli lain, iaitu Prof. Datuk Dr. Muhammad Zulkifli Muhammad Yaakob daripada Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Dr. Muhammad Amzari Tumiran, Pensyarah Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM, Dr. Karen Jennifer Golden, Pensyarah Bersekutu di Monash University Malaysia, dan ada juga sumbangan oleh Puan Fiziah Azmi yang sekarang bertugas sebagai di IKIM sendiri. Itu satu. Yang kedua, topik yang kami kaji ini melibatkan 2 kumpulan. Yang pertama, individu dengan autisma ataupun autism spectrum disorder. Dan inilah penting untuk kita sedari bahawa autisma ini adalah dalam bentuk satu spektrum, satu range, kerana ada yang mungkin tak berapa ketara, mereka berfungsi seperti manusia biasa, insan biasa, dan mungkin
mempunyai kehebatan yang lebih daripada kita ini, mungkin dalam bidang matematik, muzik dan sebagainya. Tetapi memang yang lebih kita perasan atau kita lebih sedar mereka wujud dalam masyarakat ini adalah mereka-mereka yang simptomnya agak teruk dan susah untuk ditangani. Yang kedua adalah tentang ibu bapa atau penjaga kepada individu ini. Jadi kami ingin membawakan kepentingan untuk kita turut menyantuni ibu bapa dan penjaga. Kerana mereka ini perlu berdepan dengan situasi mempunyai ahli keluarga yang sebegini daripada anak-anak ini mungkin dikenali ataupun menunjukkan simptom yang ketara pada lebih kurang umur 3 tahun lah. Tetapi pada waktu sekarang ada dikatakan bahawa sebenarnya masih boleh kita sudah boleh mengesan simptom-simptom ini beberapa bulan lebih awal daripada itu. Apa-apa pun, individu ini boleh hidup dengan hayat yang panjang dan mungkin boleh hidup lebih lama daripada ibu bapa mereka. Dan ibu bapa atau penjaga terpaksa ataupun perlu dapat menangani keadaan mereka ini daripada tahap mereka kanak-kanak kepada youth, belasan tahun, dewasa dan juga hingga berumur. Dan jika ada intervensi yang lebih aktif, lebih awal, simptom-simptom ini boleh berkurangan sedikit. Okey, itu yang kedua. Faktor ketiga, oleh kerana mereka ini ada setengahnya dari segi luaran nampak normal, walaupun mereka mempunyai masalah berkomunikasi, mempunyai tingkah laku yang berulang, tingkah laku yang agresif sebagainya, kadang-kala jika ini semua agak ketara, dia mungkin membawa kepada kesan negatif kepada diri mereka sendiri daripada segi kehidupan mereka sebagai seorang ahli masyarakat, dan juga boleh menyebabkan ibu bapa mereka sendiri terpinggir daripada masyarakat. Dan yang keempat, yang terakhir dan yang tidak kurang pentingnya dan amat penting adalah bahawa bagaimana ajaran Islam meminta kita sebagai warga masyarakat tidak memandang rendah, tidak meminggirkan individu ini, kerana sebenarnya bukan saja keluarga mereka, ibu bapa mereka itu sedang diduga, tetapi sebenarnya kita juga ahli masyarakat yang hidup secara biasa dan sebagainya perlu juga menyempurnakan amanah tentang kehadiran hidup-hidup ahli-ahli warga-warga sebegini dalam hidup kita. Jadi itu untuk mukadimahnya lah, recap apa yang telah kita juga lakukan bulan Mac dahulu. Masya Allah, sangat terbaik saya kira dalam kajian yang Dr. Duriah bersama dengan pasukannya bila dapat kita hasilkan penelitian di situ bagaimana kita nak mendekati apa masalah yang dihadapi kan, apa yang kekangan-kekangan yang dihadapi oleh ibu ayah penjaga autism ini supaya kita dapat cari solusi yang terbaik untuk memberikan fasilitinya, keadaan yang selesa untuk individu autism ini. Masya Allah. Baik, kita akan bincang lagi dan selepas ni pasti kita nak bersama dengan Dr. Duriah pula, Dr. Siti Patonah pula, mungkin boleh sediakan sedikit makluman kajian-kajian yang dilakukan insyaAllah. Mungkin lepas ni kita akan bincangkan lagi. Kita nak berehat seketika. Dr. Siti Patonah dan juga Dr. Duriah kekal dekat situ. Okay? Kita akan kembali selepas ini. Dan untuk anda rakan-rakan pendengar, teruskan kekal bersama IKIM. Kita akan kembali seketika lagi. Kita nampak tembok di kiri dan kanan jalan itu, ada yang tembok tinggi dia 1 kaki, ada yang tembok tinggi dia 2 kaki, bergantung kepada cat dekat tepi ni. Jadi kalau tembok kat tepi tu tenggelam, air tu paras mana tenggelam dia? Adakah lain putus-putus yang berwarna putih tu kita nampak lagi di dalam banjir tersebut? Andai kata kita nampak lagi, berarti dia bukanlah 2 kaki, jadi 1 kaki. Jadi kalau 1 kaki adalah 12 inci. Kalau rim kita 13 inci campur dengan tayar, memang kereta kita boleh lalu. Lalulah dengan perlahan, dengan kawal kontrol L untuk auto, 1 untuk manual. Dan kita tekanlah RPM pada 1.8 atau 2 RPM. Jangan perlahan. Jika perlahan, air akan masuk ke pipe, mati. Soronglah. Lepas tu ada orang tukar tolak. Jadi jangan biarkan mati tengah jalan. Apabila lepas
jangan terus laju. Tap brake, tap, tekan brake, supaya ada cengkaman. Dia akan tukar daripada sejuk kepada panas. Lama-lama itu dia akan jadi cengkaman. Jadi barulah selamat. Itu dia jalan banjir. Jadilah seorang pemandu yang bijak. Jadikan selamat kocek, selamat nyawa dan selamat harta ke mana saja anda pergi. Pernah sekali para sahabat yang tidak bekerja bertanya kepada Rasulullah, mengkhabarkan tentang mereka selalu dikalahkan oleh orang-orang yang bekerja, yang berniaga. Lalu Nabi ajarkan kepada mereka zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, tahmid, takbir, dan disudahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu mereka datang lagi kepada Nabi mengkhabarkan orang yang kaya itu juga berzikir yang sama, orang yang bekerja itu berzikir yang sama. Lalu Nabi SAW mengatakan itulah dia kelebihan yang Allah bagikan kepada orang kaya yang bekerja, orang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kerana itu hadirin, bagaimana untuk kita berzakat? Zakat itu dituntut. Kalau tidak punyai harta, ternyata orang yang bekerja dan punyai lebihan harta itu untuk dizakatkan, mereka mendapat kemuliaan. Mereka itu akan mengatasi orang-orang yang tidak bekerja kerana mereka tidak boleh memiliki harta untuk dizakatkan. Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah kembali bersama saya Syafiq Saleh dalam pertemuan di rancangan Resolusi. Dan kita ada dua orang tetamu kita datangnya dari Universiti Malaya. Masya Allah, kita nak sambung lagi perkongsian kita berkaitan tajuk yang kita bawakan yang sangat terbaik untuk kita nak faham betul-betul kan. Kita bincang berkaitan tajuk menyantuni ibu bapa penjaga autism. Okey, dan untuk itu kita ada dua orang tetamu iaitu Profesor Madya Dr. Duriyah Sharifah Hassan Adli, merupakan Fellow Penyelidik Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaya, dan juga Dr. Siti Fatona Muhammad, merupakan Pensyarah Kanan Program Sains Gunaan dengan Pengajian Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Dan kita nak tahu lebih lanjut juga dalam kajian ini bagaimana untuk kita nak memberikan yang terbaik solusinya kepada penjaga ataupun ibu bapa bagi insan yang menghadapi autism ini. Kita nak tahu Dr. Duriyah mungkin banyak menyatakan tentang ibu bapa individu yang dalam keadaan autism ini yang menjadi tumpuan kajian kumpulan doktor. Tapi mungkin kita nak tahu bagaimana tentang kajian khusus yang melibatkan individu autism ini sendiri. Dr. Duriyah mungkin boleh maklumkan bersama-sama kita. Silakan. Okey, secara ringkaslah Tuan Syafiq, begini. Seperti banyak kumpulan yang lain, kita juga memberikan perhatian kepada cara-cara supaya dapat menyokong kehidupan berkualiti individu autistik ini, supaya kehidupan mereka lebih sama dengan kanak-kanak tipikal ataupun kanak-kanak normal. Kerana itu memang sememangnya penting. Saya cuma akan sebutkan dua kajian utama di bawah kategori ini yang kami telah lakukan, yang merupakan dalam bentuk penyeliaan pengajian peringkat ijazah tinggi oleh saya dan Prof. Dr. Zul. Adalah satu tentang kualiti tidur. Kerana tidur itu sebenarnya amat penting. Mungkin satu masa saya boleh bawa penyedia utama kami tentang tidur ini dari perspektif sains dan juga Islam, iaitu Dr. Muhammad Amzari Tumiran yang kini berkhidmat di UiTM. Beliau juga telah melihat kepada bagaimana kualiti tidur individu dengan autisma ini dapat dibantu supaya jika mereka tidur dengan baik, tidur yang berkualiti, insya-Allah apabila mereka bangun di hari esoknya, cara mereka menjalani hidup adalah lebih baik. Itu satu. Yang kedua adalah tentang pembelajaran individu autistik untuk recitation ataupun membaca Quran, dan ini dilakukan sendiri oleh Dr. Siti Fatona. Oleh kerana Dr. Siti Fatona ada di sini, mungkin sedikitlah Dr. Siti Fatona kita boleh kongsikan sebelum kita go into bagaimana dari situ kita beralih kepada ibu bapa individu autistik. Silakan Dr. Siti Fatona, boleh sajalah.
Saya pula jadi MC. Moderator. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada slot resolusi hari ini, insyaAllah. Alhamdulillah. So menjawab kepada menghurailah, kita nak menghuraikan sedikit mengenai kajian yang telah saya lakukan waktu itu, kajian sarjana master saya di UM mengenai pembelajaran individu autistik untuk membaca Al-Quran. Actually kita boleh katakan bidang disiplin kajian melibatkan individu autism ni ada banyak. Okay. So apa yang saya lihat daripada report oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana kita boleh lihat laporan itu yang dikumpulkan pada tahun 2010 hingga 2014. Kebanyakan kajian-kajian dilakukan adalah mengenai medical, perubatan, education, engineering, IT, psikologi dan sebagainya. So yang paling major dalam kajian-kajian dilakukan oleh para penyelidik pengkaji di Malaysia adalah dalam bidang perubatan dan pendidikan lah, kita boleh katakan begitu kan. Jadi apa yang mencetuskan kajian ini dilakukan adalah bila mana kita kata pada waktu itu kita flashback tahun 2012, kajian saya tamat pada 2016, di mana isunya muncul apabila kita dapati ramai parents, ibu bapa yang mempunyai anak dengan autism ni tidak mempunyai tempat untuk menghantar anak-anak mereka untuk mendalami ilmu agama. Okey. Jadi ini saya kebetulan saya ke Center of Quranic Study, Quranic CQR lah, Center of Quranic Research di UM, dan saya bertemu dengan Dr. Nazian, dan bagaimana saya Dr. Nazian Jumahari, di mana saya dapat tahu mengenai kajian rintis yang dilakukan oleh beliau, iaitu projek rintis Faqih di Akademi Faqih Intelek di Universiti Malaya, di mana beliau menyatakan penumbuhan center itu adalah disebabkan ibu bapa yang nak anak-anak mereka mendalami ilmu agama ada tempat untuk mereka hantar. So beliau sebagai salah seorang ibu bapa yang mempunyai anak autism juga jadi kita kata beliau adalah founder lah yang mencetuskan idea ini, dan dari center itu, pusat kajian rintis itu, mereka telah menubuhkan atau kita kata memperkenalkan kaedah-kaedah bagaimana untuk mengajar Al-Quran kepada anak-anak OKU. Kat situ tak spesifik kepada autism saja, ada juga Down syndrome dan sebagainya. Jadi apabila kajian ini lebih menjurus kepada kita nak tengok adakah mereka ini, individu autism ini mampu untuk belajar Al-Quran. Dan kita kena kembali kepada konsep asal ataupun yang sebelum ini saya pernah tekankan, bagaimana hak mereka itu perlu dilunaskan walaupun kita kata mereka orang yang tidak mempunyai kewajipan untuk pandai membaca Al-Quran. Tetapi kita sebagai individu normal, sebagai orang komuniti yang berada di dalam kelompok ini, jadi kita harus mencari idea, mencari ruang untuk bagi memastikan mereka ini mampu untuk belajar agama. Okay. So untuk kajian saya lebih fokus kepada pendidikan Al-Quran lah sewaktu itu. Jadi itu kita kata kita lama. So hasil daripada kajian rintis yang telah dilakukan, saya dapati sekarang sudah banyaklah muncul pusat-pusat pengajian untuk individu autism. Contohnya pusat penyelidikan Ibnu Ummul Maktum di USIM pun ada, dan banyak lagi center-center swasta yang telah diwujudkan untuk mengajar individu autism ini pendidikan agama. Okay. Jadi dapatan yang saya dapati daripada kita kata kajian saya itu, pertama kita kena identify, kita kena kenal pasti profil pelajar yang kita nak ajar tu. Okey, sebagaimana yang Dr. Duriah sudah maklumkan, individu autism ni dia bukan
mempunyai ciri-ciri yang sama. So dia range, dia spektrum yang besar. Jadi kita terutamanya lah untuk para pendidik, mereka perlu kenal pasti ciri-ciri autism yang didapati pada anak tersebut. Contohnya, kalau dia individu non-verbal, macam mana kita nak mengajar. Kalau dia verbal mungkin lebih mudah. Sebab macam kalau non-verbal macam mana. So ataupun dia ni jenis yang berhalusinasi. Kita tahu ada setengah children autism ni dia mempunyai halusinasi. Boleh bercakap tiba-tiba. Okay. So kita kena tahu macam mana nak tackle situasi itu supaya kita punya matlamat untuk mengajar anak tersebut tercapai. Okay. Jadi dalam konteks mengajar Al-Quran ini kepada individu autism, kita kena faham dua aspek lah. Satu, adakah individu tersebut membaca Al-Quran, atau yang kedua, adakah individu tersebut menghafal Al-Quran. Dia ada dua perkara yang berbeza. Okay? Sebagaimana yang kita tahu, ada setengah individu autism mempunyai kesukaran dalam membaca. Kita mempunyai kesukaran dari aspek IQ dia. Okey, tapi ada yang mempunyai kehebatan spektrum yang mempunyai kemampuan untuk menghafal. Menghafal. Tak membaca tapi menghafal. Kalau DJ Syafiq sendiri ataupun audience pernah kita kata dengar atau tengok YouTube yang salah seorang daripada Indonesia yang punya autism mampu menghafal Al-Quran. Okey. So dalam konteks kajian ini saya lebih melihat kepada bagaimana untuk memastikan mereka membaca Al-Quran, bukan semata-mata untuk menghafal sahaja. Jadi apa yang saya perolehi adalah saya melihat kepada konteks bacaan mushaf Al-Quran itu, tulisan Al-Quran, resam Usmani, resam perbezaan tipografi Al-Quran itu. So adakah Al-Quran yang mana sesuai untuk mereka? So dari segi satu lagi mengenai transliterasi pada bacaan Al-Quran. So macam saya maklum sebentar tadi, ada individu yang boleh membaca tapi dia tidak mampu, dia sebenarnya tidak membaca tulisan jauh itu, tulisan alif bata tu, tapi dia lebih membaca, dia pandai membaca bahasa tulisan Melayu, Rumi, kita kata bahasa Melayu lah kan, transliterasi. Okey, jadinya mungkin untuk langkah awal mungkin kita boleh gunakan Al-Quran transliterasi, yang mempunyai kita kata bacaan ejaan Rumi, macam tu bismillah, BIS, millah, walaupun memang ada kontroversi mengenai mungkin tulisan itu tidak menggambarkan makhraj makhraj itu dengan sebaiknya lah. Tapi mungkin kita boleh jadikan itu sebagai inisiatif awal kepada mereka untuk membiasakan diri dengan tulisan Al-Quran itu. Okey, penangan saya ni. Okey doktor, tenang-tenang, pelan-pelan je. Okey, lagi satu hasil daripada kajian itu juga kita mengenal pasti apa masalah student tersebut. Contohnya memang ada yang baca lancar, tapi sebenarnya kita dapati sebenarnya dia membaca tu bukan berdasarkan bacaan, tapi berdasarkan hafalan dia. And then hafalan itu mungkin silap. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Saya semasa kajian ini saya fokus kepada surah Al-Fatihah sahaja. So dia boleh baca, mungkin baca contoh Alhamdulillahirabbil alamin, dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alham tu tak ada, alif lam tu koma kan, alham tu tak ada. So dia Alhamdulillahirabbil alamin. So kita boleh identify, pendidik kena identify kat mana sebenarnya problem yang mereka hadapi, yang kita kena betulkan lah. Kena tegas. Kat sini al ni contoh alif lam ni tertinggal. Jadi kita boleh fokus. So kita kena buat profile lah untuk setiap student kita. Student ni jenis baca laju yang tak membaca sekadar menghafal. Dan apa yang dia sebenarnya silap. Dan antara kaedah lain juga kita untuk proses pembelajaran Al-Quran ini, para pendidik juga perlu kreatif lah untuk mengajar,
Dan contohnya apa yang saya dapati dewasa ini, saya tengok ramai yang telah cuba membina dari segi menarik minat pelajar autism ni dengan menggunakan teknologi, gunakan multimedia untuk mereka lagi attract dengan tersebut, kerana kita dapati mereka ini mempunyai masalah untuk fokus. So mereka ada masalah untuk eye contact. Jadi antara solusi kita boleh ambil, kita memperkenalkan design yang menarik untuk mereka attract kepada pembelajaran, kepada proses pengajaran pembelajaran itu. Dan juga sewaktu pembelajaran itu juga bolehlah sentiasa melakukan prompting. Kita kata prompting ni macam contoh yang saya mention, macam kita tahu student kita ni jenis yang suka berhalusinasi. So masa tiba-tiba baca dia berhalusinasi, tiba-tiba dia bercakap sendiri. Jadi apa yang kita contohnya kita ketuk meja supaya kita nak dia get back dengan apa yang dia tengah lakukan. Sebab saya biasa tengok student macam tu. Tiba-tiba, sebab itu memang dunia dia. Dunia dia macam tu, kita kena terima itu cara mereka. Tengah-tengah baca tiba-tiba hilang. So kita macam mana kita nak buat, kita tarik balik dia masuk dalam situasi yang sebenar, the real situation. Okay. So contohnya apa saya buat, saya ketuk-ketuk meja. Ataupun saya bila dia lama sangat, kita start dengan baca kepala. Contoh baca, macam saya cakap tadi, Alhamdulillah tu macam dia termenung, kita pun baca Alhamdulillah, and then lepas tu dia baru sambung. So itu antara sedikit dapatan lah yang kita boleh share daripada kajian sarjana saya terdahululah. Baik, Masya Allah, itu dia kan, sangat menarik sebab daripada kajian ini juga Dr. Siti Fatonah dan juga Prof. Dr. Duriyah yang boleh sama-sama kita kenal pasti, dan guru-guru, ibu-ibu kita yang memang rapat dengan individu autism ni boleh mendekati mereka. Dan saya sangat tertarik apabila Profesor Dr. Duriyah sebutkan kualiti hidup orang individu autism ini dapat sama dengan kita dan dapat menikmati apa yang kita belajar, mereka boleh belajar. Dan katanya sehingga hari ini ada individu autism yang boleh berkerjaya. Ada buat perniagaan, ada kafe katanya. Itu semua kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi selepas ni. Kita nak berehat seketika, Profesor Dr. Duriyah dan juga Dr. Siti Fatonah. Kita akan kembali selepas ni. Mungkinlah kita dapatkan sedikit kesimpulan bagaimana apa yang dikaji, yang dilaksanakan di situ, yang boleh kita bawakan pendekatan kajian ini untuk dekatkan lagi dengan individu penjaga kepada individu autism ini, insyaAllah. Okay? Kita berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM. Kita akan kembali lagi selepas ini. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Akan terjadi. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu baina yaday as-sa'ah bis-sayf hatta yu'badallahu ta'ala wahdahu la syarika lah wa ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila adh-dhullu was-sagharu ala man khalafa amri." Maksudnya, aku diutuskan antara kiamat dengan pedang sehingga diabdikan kepada Allah Ta'ala sahaja tanpa sekutu dengan yang lain, dan dijadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan siapa yang menyalahi urusanku. Marilah kita jadi seperti orang soleh zaman lampau. Saat mereka rasa bahawa mereka melakukan ketaatan kepada Allah, maka yang menyebabkan mereka boleh melakukan ketaatan itu bukanlah kerana mereka sepenuhnya menginginkan ketaatan itu, tetapi Allah yang memberikan taufik kepada hamba itu. Dan kita sangat takut apabila kita sering lakukan kebaikan, ada ketaatan yang kita lakukan, maka kita rasa kita yang kuat, kita yang mahu, kita yang pandai, kita yang pilih.
Sehingga kita lupa bahawa setiap ketaatan, di balik ketaatan itu adanya taufik, kurnia yang tertinggi dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah setiap kali mereka melakukan ketaatan, di hujung itu adalah tangisan kerana mereka menangis kerana terlalu bersyukur pada Allah, kerana Allah berikan mereka kurnia yang tertinggi. Tetapi manusia perlukan taufik dari Allah. Dan bertaufik dari Allah, kebaikan yang kita nak hanya tinggal dalam angan-angan semata-mata. Ia kan disebut oleh Nabi SAW tentang wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. Manusia nak buat baik, tetapi semuanya itu tinggal dalam catatan angan-angan. Tak ada satu pun yang membumi jadi tindakan. Kenapa? Sebab tak dapat taufik dari Allah. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda sedang bersama Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Saya Syafiq Saleh masih temankan anda untuk rancangan resolusi, dan kita nak sambung lagi perkongsian kita bersama-sama dengan dua orang tetamu dari Universiti Malaya, yang mana kita bawakan perkongsian ini untuk bulan Mei. Kita akan bersama dengan warga pendidik dari Universiti Malaya. Kita ada Dr. Siti Fatona Muhammad dan juga Profesor Madya Dr. Duriah Sharifah Hassan Adli. Okey doktor, kalau kita lihat waktu ni memang dah terhad untuk kita di hujung ni doktor. Mungkin Dr. Profesor Dr. Duriah mungkin boleh berikan apa pendekatan utama bila kita laksanakan kajian ini supaya dapat berikan yang terbaik kepada penjaga dan juga pendidik individu autism. Silakan. Okey, memang masa begitu mencemburui kita. Saya nak report saja bahawa daripada apa yang telah diterangkan oleh Dr. Siti Fatona tadi, kita tahu bahawa beliau memang ada banyak masa beliau adalah bersama-sama dengan kanak-kanak ini, dan juga sebenarnya dengan ibu bapa itu sendiri, dengan ibu bapa. Dan di situ beliau telah berinteraksi dengan rapat dengan ibu bapa, dan dari situ jugalah kami mendapat kesedaran bahawa kebanyakan ibu bapa atau penjaga ini mengabaikan kesejahteraan diri sendiri. Dan ini boleh sebenarnya membawa masalah mental dan juga fizikal kerana mereka terlalu memfokus kepada kepada anak-anak. Kerana memang ciri seorang parent selalunya memang melebihkan anak-anak. Jadi apatah lagi kalau anak-anak itu mempunyai masalahnya tersendiri. Itu satu. Kedua, kita dapati juga ibu bapa ini mungkin tidak dapat mengawal tekanan yang dirasai, dan ini memang tidak baik kerana mereka mungkin boleh berkemungkinan boleh untuk mempamerkan violence, mungkin tidak begitu teruk, tapi masih mempamerkan keadaan-keadaan atau keibubapaan yang tidak begitu baik, sama ada secara psikologi ataupun secara fizikal terhadap anak-anak tersebut. Dan yang ketiga, mungkin akan muncul masalah-masalah dalam keluarga kerana di atas kesan mengabaikan mereka menyantuni ahli-ahli keluarga yang lain. Ya. Jadi ini secara am yang begini saja sudah memberi kepada kami gambaran bahawa ibu bapa ini harus diberi perhatian, harus diberi sokongan dan sebagainya. Dan daripada situlah kajian seterusnya yang dilakukan oleh Dr. Siti Fatona adalah tentang tajuknya dalam bahasa Inggeris adalah Development of a Biopsychosocial Spiritual Model of Coping in Muslim Parents of Person with Autism, atau dalam bahasa Malaysianya pembentukan model biopsychosocial spiritual bagi coping oleh ibu bapa Muslim dengan individu yang mempunyai atau yang ada autisma. Ya. Jadi perkataan keywords di sini adalah coping sebenarnya, coping strategy, coping model. Dan coping ini kalau definisi biasanya adalah tentang bagaimana seseorang itu secara berterusan merubah kognitif dan juga tingkah lakunya untuk menangani keperluan-keperluan ini.
Dan kita boleh hal ini Dr. Siti Fatunah mungkin akan nyatakan lagi dalam dalam siaran kita yang akan datang. Alhamdulillah kami telah dijemput satu lagi, dan pada yang di masa akan datang kita akan bawa juga bersama kita Encik Muhammad Adli bin Yahya, iaitu founder ataupun pengasas Autism Cafe Project, di mana, dan kita boleh dengar sendiri daripada beliau bagaimana kafe ini dimulakan, mengapa beliau lakukan semua ini, dan apakah rancangan-rancangan beliau untuk masa depan. Atas usaha murni ini, saya rasa memang mungkin telah ramai yang kenal beliau, tapi kita beri beliau untuk memaklumkan sendiri kepada kita pada minggu hadapan. Baik, insyaAllah kita harapkan ada sesuatu yang menarik yang bakal dikongsikan. Yang paling penting dapat memberi inspirasi kepada kita semualah, sebab kita kena lihat daripada sudut latar belakang sesiapa sahaja sekalipun hari ini yang apa sahaja menghadapinya, kita bantu dan kita tingkatkan lagi kualiti hidup kita bersama-sama. Mungkin di hujung ni Dr. Siti Fatunah sedikit saya kena bagi masa 1 minit ke 2 minit ni. Betul. Dr. Siti Fatunah mungkin boleh berikan sikit kesimpulan dengan apa yang dijalankan kajian-kajian tersebut. Silakan Dr. Siti Fatunah. Okey, terima kasih Diri Syafiq. So tak banyaklah saya nak kupas. Sebenarnya banyak nak kupas, tapi sebabkan kekangan masa ini, macam yang saya selalu tekankan, menangkan kita individu autism itu ada dalam kalangan kita. Jadi kita sebagai orang sekeliling kena sedar akan kewujudan mereka, dan kita kena membantu mereka, sama ada membantu individu autism itu sendiri yang memang ada autism, mempunyai karakter yang kita telah discusskan sebelum ni, tapi kita juga jangan lupa untuk membantu golongan yang memerlukan bantuan. Contohnya kita akan tekankan parent lah, yang mana mereka adalah tempat sokong yang paling utama individu autism. Kalau tiada mereka, macam mana individu autism ni nak bergantung dengan siapa? So bila mereka kita kata ibu bapa itu tempat bergantungnya anak-anak autism ini, jadi bebanan itu terhadap ibu bapa sangat tinggi. Yang selalu kita discuss, bila kita kata even anak biasa pun mempunyai tekanan dengan anak-anak ibu bapa dengan anak yang normal. So apatah lagi individu autism ni yang mempunyai behaviornya yang pelbagai, yang agresifnya sebagainya. Parent ini kita faham mempunyai double dia punya tekanan, problem itu, yang mana kita tidak boleh biarkan mereka ini menghadapinya seorang diri. Jadi kita sebagai komuniti yang hidup bersama dengan mereka ini mestilah saling sama-sama. Sama ada sebagai pendidik, sama sebagai penyelidik. Jadi kita bantu mencari kelompongan yang ada untuk bantu mereka untuk survive dalam kehidupan di muka bumi ini, insya-Allah. Dan kita harap usaha itulah yang akan membantu kita di akhirat nanti, insya-Allah. Amin. Insya-Allah, kan sangat teliti dan juga sangat bermanfaat apabila kajian yang dilaksanakan ini, supaya kita dapat sama-sama tingkatkan lagi yang terkurang tambah baik, yang dah baik itu teruskan dan kekalkan, dan kita teruskan lagi untuk peningkatan kualitinya di situ, insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Duria Sharifah Hassan Adli dan juga Dr. Siti Fatunah Muhammad atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Kita jumpa untuk pertemuan yang akan datang pula nanti dengan kajian yang dilaksanakan ini yang boleh kita belajar sama-sama nanti. Okey, jumpa lagi Dr. Profesor. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat rakan kita yang terus ikuti di Facebook juga di YouTube IKIM. Dan kalau ada yang nak mendengarkan kembali rancangan resolusi ini, boleh saja ke YouTube IKIM untuk sama-sama kita dengarkan dan hayati semula rancangan ini. Okay? Dan kekal bersama IKIM, banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM Inspirasi Inforia Islami.